tobacco specific nitrosamines. Anak masuk kereta selepas bapak isap rokok 2 minggu, udara dalam tubuh masih dah tercemar. Lama kelamaan anak dapat apa? Masalah pernafasan, senang untuk dapat asma, senang untuk nebulizer. Tuan-puan, benda tu tak nampak dengan mata kasar. So kalau kita nampak untuk berhenti rokok sebelum kahwin, kalau degil sangat tak berhenti rokok, kalau yang bakal suami isap rokok ni, takkan antara mahal sikit lah. Sebab nanti buat tadi buat merokok. Alright, banyaklah dari bentuk reproduksi cerita bab ni pun tak apa. Yang kena isteri saya tak sempat saya isap rokok yang kena kat saya. Begitulah benda-benda yang berkaitan. Cuma kena ingat kes-kes yang akibat passive smoker, isteri tak merokok tapi dapat kanser paru-paru dan makin meningkat dekat Malaysia. Akibat suami dia adalah perokok tegar. Okey, klinik berhenti rokok dan sebagainya. Tuan-puan, apa beza rokok sigaret dengan rokok elektronik? Ada yang cakap, oh dia rokok sigaret ke apa, isap vape, okey apa? Apa beza rokok sigaret dengan vape? Nikotin, dua-dua ada nikotin, satu dalam bentuk mg, satu lagi dalam bentuk liquid. So apa beza dia? Dua-dua bahaya, dua-dua akan memberi ketagihan. Tapi yang lebih bahaya liquid nikotin. Kerana apa? Satu titik concentration dia tak sama 1 mg bagaimana yang ada dalam rokok sigaret yang halal. Tadi kata haram kan? Halal maksud saya tu yang tak diseluruh, bukan hukum halal tadi yang ada tax, yang bukan jom, yang bukan RM6 kotak lah Yang tu lagi lah tak tahu berapa mg nikotin. Lagi bahaya sebab tak boleh legalize kan. So cuma dalam vape, nikotin dalam bentuk cecair. Ada kes satu titik nikotin dia jadi racun. Ini berlaku dekat Johor, yang mana efek sistem saraf dia remaja. Satu titik juga. Efek sistem dia dapat dia cacat kekal sampai sekarang. Itu satu. Yang kedua, kalau nampak selain nikotin ada propylene glycol, ada glycerin. Tahu tak bahan apa ni? Tahu tak apa? Tak tahu. Bunyi macam biasa. Ya, dalam buah pun ada propylene glycol, glycerin. So kita makan buah efek tak. Bila ada dalam vape, kita titik dalam vape benda ni perlu dipanaskan, betul? Betul tak? Ada tak vape tak payah panaskan? Tak tahu, semua tak isap vape terus. Perlu dipanaskan guna bateri atau atomizer. So bahan ni bila dah panas dia akan evaporated. Sebab vape mengeluarkan asap ke apa? Wap air, partikel air. Basically in principle dia tak mudaratkan orang sebelah sebagaimana asap rokok sigaret. Tetapi bahan yang dipanaskan tadi, pengguna vape akan disedut masuk dalam paru-paru. Bahan tadi bila dipanaskan dah tak jadi propylene glycol, tak jadi glycerin, dah jadi logam. Bayangkan logam yang hitam-hitam kita bakar, kita panggang tu masuk dekat paru-paru sebiji macam tu, dia akan mencederakan alveola. Alveola tahu apa? Dalam paru-paru ada cabang-cabang tu kan. So punca yang kita sedut ke alveola tu, dia dapat dulu logam, lama kelamaan dia akan mencederakan hemorrhage. So dalam tempoh masa yang panjang pun berlaku, paru-paru penuh dengan cecair darah. Sikit-sikit okey, tapi sebab tu lah orang guna sikit-sikit batuk. Lama kelamaan dah tak boleh bernafas. Jadi SOB, SpO2 dia drop. Sebab paru-paru dah tak boleh ditarik, tak penuh dengan kapasiti oksigen. So pernafasan terganggu. Dia perlu ditepuk paru-paru untuk keluar cecair, dan nafas perlu guna trachea. Dan pemenan dia tuan-tuan, inilah yang dikatakan penyakit baru. Tak pernah dengar penyakit ni, COVID penyakit baru. Jangan agak pengguna vape ada penyakit baru juga yang dipanggil E-Bali. Boleh search, boleh Google, boleh tengok dekat TikTok orang share dia kata E-Bali, Electronic Vapor Associated Lung Injury. So injury ni pendarahan dalam paru-paru dan severe, kronik, boleh menyebabkan masalah untuk jangka masa yang panjang. So saya rasa dua-dua rokok dengan sigaret tak ada benefit, dan perokok pengguna vape tahu tak ada benefit untuk diri dia. That's why saya tak pernah tengok orang yang isap rokok, dia start dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia dah tahu dah keburukan dia buat. Cuma tingkah laku tu suka untuk berhenti akibat ketagihan. So kawallah ketagihan dengan mendapat rawatan. NRT tu seperti letak dekat patch, guna-guna macam gum atau inhaler.
is nikotin tapi dosis dikawal untuk kurangkan ketagihan. Biasanya withdrawal syndrome dalam tempoh 2 minggu saja. 2 minggu tu macam mana? Masuk penting muntah macam orang yang morning sickness pula 2 minggu je, lepas tu dia akan jadi okey. Alright, dadah saya sikit lah. Banyak jadi dadah, cuma yang penyalahgunaan dadah itu efek kepada isu-isu sosial, bukan saja kesihatan. Ingat tak remaja yang cuba curi duit tabung surau, kantoi, atau ditangkap, didenda, dimandikan macam jenazah. Ingat tak kisah hari itu seorang dewasa 40 tahun dia tikam mak ayah dia. Mak dia 70 tahun, ayah dia 82 tahun. Dia tikam sampai meninggal dekat KL kan. Sebab apa? Dia cuba, dia minta duit, mak dia tak bagi untuk beli bekalan. So isu berkenaan penjerawat. Dadah juga menyebabkan ketagihan. So bila ketagihan perlu dirawat. So orang takut nak rawat masuk pusat pemulihan. Sekarang dia ada klinik-klinik. Pernah dengar tak? Pernah dengar tak klinik metadon? Alhamdulillah, sebab tak ada masalah penagihan. ADK pun ada, QONK, banyaklah. Kalau ada saudara mara atau rakan atau orang yang kita kenal ada ketagihan dalam, make sure dapatkan bantuan rawatan. Okay, next adalah berkenaan dengan salinan kesihatan. Alkohol pun saya sikit, tak ada isu sangat berkenaan alkohol. Penyakit genetik keturunan, banyak jenis penyakit yang boleh dielakkan masa kahwin. Dalam Islam boleh kahwin saudara terdekat, tapi kalau dalam saudara mara kita ada penyakit keturunan, elakkan untuk berkahwin saudara dalam saudara penyakit. Contoh penyakit genetik apa? Thalassemia. Selain thalassemia, gout berketurunan tetap tak? Gout adalah punca asid urik. Asid urik adalah makanan yang tinggi. So kena low purine diet, banyaklah kena cerita itu. Sebab itulah kata dalam kesihatan nak tengok specify individualized, kena jumpa doktor. Benda tu berbeza. Saya bagi benda yang general. Thalassemia macam mana boleh diwarisi? Bakal isteri, bakal suami pembawa jins thalassemia, berkahwin, anak berisiko tinggi akan dapat penyakit beta thalassemia major. Pembawa ada masalah kesihatan tak? Tidak. Sebab tu kadang-kadang tak tahu pun kita pembawa. So apa perlu buat untuk tahu? Salinan. Untuk berkahwin tak diwajibkan. Sebab risiko 25% saja. Kalau 4 orang menang, kemungkinan seorang akan dapat penyakit, 2 orang pembawa, seorang normal. Okey, tetapi risiko tetap ada. Okey, buat salinan at your own cost dekat swasta dan sebagainya. Sebab kalau dapat penyakit tadi, susah sikitlah urusan keluarga. Blood transfusion, tukar darah sekali setiap bulan, guna ubat untuk kurangkan zat besi. Itu besaran akan terencat. Kalau perempuan tiada kematangan seksual, mungkin tiada egg, akan ada insulin dependent diabetes, type 1 diabetes, ada masalah thyroid, ada masalah jantung, banyaklah benda yang berkaitan. So kalau nak buat saringan, dua-dua pembawa dah bertunang ni, boleh kahwin ke tak? Boleh, tak ada orang halang. Tapi be prepared mentally, kemungkinan anak akan ada yang mengalami masalah beta thalassemia. Sebab itulah kalau overseas Singapore sekalipun dia buat salinan thalassemia semasa sekolah. Sebab sebelum jumpa pak mak sebelum bertunang. So kalau dah tahu dia pembawa jins thalassemia, nanti nak cari pak atau mak tengok dulu kad dia. Ada thalassemia ke tak? Pembawa ke tak? Kalau ada, tak ada hilang. Betul, sebab perempuan kalau tahu semasa dah bertunang dah nak berkahwin, dia melibatkan emosi. Banyak kes yang putus tunang, tapi itu bergantung kepada decision perempuan. Hemofilia pernah dengar? Yang mana kalau berdarah, defects kepada enzim darah menyebabkan darah tidak beku. So akan menyebabkan bleeding banyak betul. Anemia pernah dengar? Anemia satu, kalau dalam tempoh mengandung itu bukan genetik, tapi kalau lah defects daripada awal akibat defects kepada vitamin K12 mungkin akan menyebabkan genetik. Penyakit mental ada juga yang genetik. Contoh bipolar, skizofrenia, epilepsi. Epilepsi sawan kizil. Pernah dengar tak maple syrup urine disease? Dia sama macam thalassemia. Kalau pembawa tu dua-dua kahwin, anak akan ada. Itu melibatkan protein kepada asid amino dalam sel. Sekali banyaklah. Prader-Willi disease, Edwards syndrome, banyak penyakit genetik. Saya tak tahulah kenapa sekarang penyakit rare disease ni banyak berlaku as compared previous. Mungkin pemakanan kita yang mengalami toksik banyak, ataupun
Saya tak sure, tapi benda tu adalah tak adanya significant relationship. Alright, next adalah salinan cerita berkala. Kena tahu, kalau yang obes, merokok, tidak aktif, buat salinan darah setiap kala. Biasa cek darah, dia cek apa? Glucose, lipid profile, pernah dengar LDR, LDL, HDL, TG, triglycerides. Itu semua tak faham pun tak apa, doktor akan note je, oh dia tinggi, apa perlu buat. Kena maintain kalau yang berumur 40 tahun ke atas. Sebab kalau yang glukos tinggi, it's progressive disease. Dia tak akan jadi balik-balik sebab kita makin menua. Okay? Kalau cek darah kena buat ke hospital, kat rumah ada pemeriksaan sendiri yang boleh dia buat. Namanya kalau isteri pemeriksaan sendiri payudara, ada 7 langkah, 7 steps BSE, breast self examination. Apa nak cek? Tanda-tanda awal kepada kanser payudara. Kanser payudara ni punca pertama kematian wanita Malaysia. Tapi dia boleh diprotect kalau tahu tanda-tanda awal. Ada yang memang tak metastasis sebab dia sel dia sangat agresif, senang untuk berjangkit kepada organ lain kalau lambat detect. 7 langkah senang saja. Ada ketulan dekat breast, perubahan warna dekat pad. Tiba-tiba berubah warna satu patch. Keluar warna tak sama dengan warna breast. Itu tanda-tanda awal. Apatah ketulan dekat ketiak, dekat breast, putih termasuk ke dalam, bengkak, ada kemerahan, please terus dapatkan rawatan atau berjumpa doktor untuk buat pemeriksaan. Sebab rawat awal boleh menyelamatkan nyawa. Okey, lelaki boleh ada kanser payudara tak? Ada, tapi risiko dia sangat rendah, sangat-sangat rendah sebab nodes dia tak sebanyak nodes breast wanita. Pemeriksaan kesihatan juga dalam kalangan lelaki kena periksa sendiri. Kalau perempuan breast, kalau lelaki kena cek juga keadaan testis. Testis tahu apa? Batu ketul, atau nama moden, batu lagu. Apa nak diperiksa? Biasanya tengok depan cermin, simetri, tak maksud simetri, skrotum tu besar satu, kecil satu, bengkak satu, skrotum berubah warna, ataupun bila dipicit-picit terasa ada ketulan kat tepi testis, ataupun picit-picit itu kejut, tak ada pula sebiji, ada sebiji. Sebiji lagi kemungkinan lari ke mana? Hilang sebiji, dia akan masuk saluran atas, bladder atau abdomen. Kalau sakit, boleh dengar hernia, kaki pasang, mungkin perlu pembedahan. Tapi kalau tak sakit, sebiji hilang, 2 biji hilang tak sedar langsung bahaya, akan meningkatkan risiko kanser, iaitu kanser testis atau testicular cancer. Kes-kes kanser testis juga meningkat dekat Malaysia. So benda yang simple, tak perlu pergi klinik untuk periksa benda ni, buat sendiri dekat rumah. Okey, HIV test perempuan kena tahu satu, HIV dah tahu tak ada ubat. Tak ada ubat untuk matikan virus, tapi ada rawatan yang dipanggil antiretroviral. Tujuan dia apa? Yang berjangkit, HIV berjangkit dekat kita melalui 4 cara, iaitu hubungan seks dengan orang yang ada HIV, laki perempuan, lelaki, suntikan darah, suntikan melalui dada, suntikan dada dengan jarum orang yang ada dicemari HIV, ibu kepada anak dikandung, anak ibu ada HIV positif, anak yang mengandung dalam anak yang dikandung dalam janin, dan juga anak yang disusukan. Tapi Malaysia dah 0 cases. Mak ada HIV tak berjangkit kepada anak, 0 cases dah lama. Pembedahan darah atau organ, Malaysia juga dah tak ada lama dah. 70 ada 1 kes dekat Sultan Bali, itu saja. Yang the rest, kongsi jarum dah drop banyak, tapi hubungan seksual punca utama HIV meningkat dekat Malaysia. HIV Malaysia dah drop 50% sebenarnya, tapi dia dah stagnan lama sebab golongan homoseksual. Kes HIV sangat tinggi dalam kalangan homoseksual, terutamanya dalam kalangan pelajar-pelajar DIPT. Okay? Kes ni sangat tinggi. So, adakah hubungan seks dengan orang yang tak ada HIV boleh mewujudkan HIV? Tidak. Orang yang ada HIV saja buat hubungan kelamin dia akan dijangkit. Tetapi sekarang ni HIV boleh dielakkan total. Orang yang ada HIV melakukan hubungan kelamin, dia boleh elak daripada berjangkit. Okay? Sebab itulah sekarang ni HIV ada rawatan dipanggil antiretroviral.
Yang berjangkit HIV ataupun AIDS sebenarnya semasa hubungan seks? HIV adalah virus, penyakit adalah AIDS. HIV yang tak dirawat dalam tempoh 15 tahun, 20 tahun, sistem badan kita akan lemah. Sebab apa? HIV bila masuk dalam salur darah, dia nak membiak. Virus ni nak membiak. Bila nak membiak, dia makan apa? Sistem imun badan kita. So imun badan kita tujuan dia untuk apa? Lawan penyakit. Ingat tak? Okay, nak lawan penyakit. Bila dia makan, dia membiak badan, imun badan kita jadi sikit. So pada waktu ni, pelbagai jenis penyakit akan diperoleh. Tuberkulosis, meningitis, kanser. Itulah sindrom yang dipanggil AIDS. Bukan satu penyakit tapi kolaps. Sekarang ni boleh elak ke tak orang yang ada HIV elak dapat AIDS? Boleh elak ke tak? Boleh. Sebab itulah dengan rawatan yang dipanggil antiretroviral, 3 jenis ubat kalau dekat kerajaan, kalau swasta satu jenis dia ubat ni menyebabkan HIV dalam darah itu tidur. Janganlah imagine tidur macam kita tu maksud saya tak aktif. Dia tak membiak, dia tak makan sistem imun badan. So pada waktu ni imun badan kita tinggi, tapi viral load tu kalau cek darah doktor tak nampak. Orang tu ada tapi load dia rendah, yang dipanggil undetectable, means untransmissible. So orang yang ada HIV dapatkan rawatan, load dia rendah, dia boleh melakukan hubungan kelamin suami dan isteri untuk dapat anak dan boleh mengandung. So ada family suami dia positif HIV, isteri dia kekal negatif dan dia dapat 6 orang anak semuanya negatif. Dengan syarat dapatkan rawatan. Tanpa rawatan sebab tak tahu ada HIV di peringkat awal tiada tanda-tanda, so itu akan memberi jangkitan semasa hubungan kelamin suami dan isteri. Okay, that's why tuan-puan sebelum kahwin perlu tahu status kesihatan sebab nak elak daripada keluarga dapat HIV. Sekiranya semasa buat saringan salah seorang pasangan sama ada suami atau isteri positif HIV, boleh teruskan perkahwinan atau tidak? Boleh kahwin macam biasa, tapi terus dapatkan bantuan rawatan. Cuma tuan-puan, ada setengah negeri pejabat agama mewajibkan kalau lelaki yang ada HIV positif kena bagi tahu kepada wali. So wali tu berhak untuk pilih ataupun tidak. Cuma kena dapatkan kaunseling bersama doktor sebab takut wali tu silap faham macam HIV tu dah tak ada ubat. Okay, kena ingat benda tu boleh duduk macam biasa. Cuma ingat perlu rawatan secara konsisten dan cek darah jumpa doktor selalu. Okay, macam mana dapatkan ujian saringan HIV? Pertama sekali buat appointment. Appointment buat kat laboratory MySejahtera. So ingat MySejahtera ada yang dah delete tu upload balik. Download ke upload? Upload ke download? Mana-mana je lah. Make sure melalui MySejahtera. Kenapa pentingnya buat appointment terlebih dahulu? Sebab tuan-puan akan perlu isi permohonan perkahwinan. Tahu? Dekat sistem apa nama dia? Dah diberi SSPI, sistem Spain tu lah. So dia ada tempoh masa dia. Nak submit ke pejabat agama permohonan perkahwinan ada dalam tempoh maksimum 3 bulan, 90 hari. Selewat-lewatnya 7 hari. Kalau dah cerita Ustaz dah cerita nanti aja lah Cuma bila 7 hari buat ujian hari ni, saringan HIV 7 hari didapati non-reaktif, boleh kahwin minggu depan. Tapi kalau buat ujian nak kahwin tergesa-gesa minggu depan, 7 hari boleh submit lagi ke pejabat agama. Cuma kalau HIV test tu reaktif tu kalau cek darah ada dua lain macam. Kalau COVID dua lain menunjukkan positif, tapi kalau ujian rapid test HIV dia reaktif, kemungkinan positif, tapi tak semestinya ianya positif. So kena ambil darah banyak, hantar dekat hospital. So dia makan masa lebih, sebulan lebih. So kalau nak kahwin lagi 7 minggu, orang pending results, so akan menyebabkan tak boleh kahwin sebab agama tak akan terima. So that's why ujian HIV boleh buat seawal 6 bulan. Buat 6 bulan awal dapat result HIV 15 minit je yang tak ada masalah dekat klinik kesihatan. So siap 6 awal complete 3 bulan, masa maksimum nak hantar ke pejabat agama masa untuk pergi hantar. Jangan terlalu lambat. Dan kalau dah buat 6 bulan awal, tiba-tiba tak jadi kahwin, result dah jadi 7 bulan.
So bila nak kahwin bulan ke-8 perlu buat balik, bayar RM1 je. Penting buat appointment balik sejahtera. Sebab apa? Tarikh appointment perlu diisi dalam sistem SPIN. Borang, tuan-puan perlu print sendiri, bukan ada dekat hospital, klinik atau pejabat agama. Bila isi, masukkan tarikh appointment itu tadi, print, satu bundle tu akan ada 2 borang HIV test. So borang tu dah ada nama tuan-puan, nombor rujukan. Bawa borang tu ke klinik kesihatan kerajaan, swasta tak boleh, hospital tak boleh, lab swasta pun tak boleh. Basically boleh buat, tapi bukan untuk pengesahan perkahwinan. Okay, ada orang tanya saya kerja memang buat HIV test dekat hospital swasta, boleh tak saya buat? Tak boleh. Untuk tujuan perkahwinan, untuk tahu result tak ada masalah. So pergi ke klinik, result akan keluar, so benda tu akan diproses untuk pejabat agama. Okay, itu kalau kahwin dekat Malaysia. Ada nak kahwin dekat overseas? Tak ada plan. Nak kahwin kat UK ke tak ada. So saya tak cerita lah prosedur untuk berkahwin dengan foreigners. Ada yang berkahwin dengan bukan warga negara? Tak ada. Tak perlu tahu perlu tahu lah. Okay. So buat awal, plan awal supaya tak menjadi masalah. Dan jangan cuba minta orang ni dekat klinik. Kalau tak, kena semaki. Sebab saya baca dekat satu influencer TikTokers lah, influencer. Dia cakap sia-sia je dia pergi klinik, kena marah dekatnya sebab dia tak bawa orang. Dia kena buat appointment baru. So dia cakap pengajaran dia, inilah akibatnya tidur semasa khusus kahwin. Tak. Okay, kena ingat, ramai orang tanya berkenaan dengan prosedur HIV test. Okay, ini kaedah dia, saya tak cerita detail lah. Bila dah dapat positif, bukan end of our life. Orang ni consider people living with HIV. Boleh elak totally berjangkit dengan orang lain. HIV boleh berjangkit dengan ciuman tak? Tak. Sentuhan, kongsi makanan. Tapi kalaulah kawan kita sepejabat makan dekat pantry dia HIV, apa perasaan kita? Rasa bimbang, betul? Itu adalah stigma. HIV tak macam dulu lagi. Dulu memang automatically 20 tahun akan develop AIDS. Sekarang dah totally. Sebab tu Malaysia towards zero HIV. Bukan towards zero AIDS. Orang tu ada HIV tapi tak develop AIDS. Sebab kita boleh kontrol HIV berkenaan dengan rawatan. Dan kemungkinan dalam tempoh sekarang HIV ada vaksin. Okay? Sebab dalam proses testing trial, clinical trials, kemungkinan ada vaksin. So mungkin boleh treat dengan sempurna HIV nanti. Alright. Hubungan seksual yang sihat, kena faham konteks apa tujuan hubungan seksual suami dan isteri. Masalah seksual dan sudah sempuh berkenaan dengan erectile dysfunction itu tadi. Kalau dah kahwin lebih setahun tapi tak dapat anak, walaupun bersungguh-sungguh, perlu dapatkan bantuan rawatan doktor. Siapa yang perlu jumpa doktor, suami ke isteri? Dua-dua. Sebab walaupun isteri yang akan mengandung, tapi tak semestinya isteri yang problem. Biasanya hormon isteri, doktor akan cek tube fallopian tersumbat ke tak. Kalau tersumbat, doktor akan rectify guna pembedahan. Banyaklah benda-benda, endometriosis lah, ada PCOS tu lah, ada banyak benda yang melambatkan, terutamanya hormon-hormon yang melibatkan kesuburan. Kalau isteri normal, doktor akan cek suami. Biasanya doktor akan cek suami dari segi kualiti sperm. Sperm perlu berkualiti. Satu, dari segi sperm count, bilangan sperm. Satu pancutan air mani berapa ekor sperm agak-agak. Yang normal, pernah kira? Tak pernah. 1 milimeter air mani mesti mengandungi minimum 10 juta sperm. Wajib. Kalau kuranglah chances persenyamaan. Sebab itulah normally air mani adalah lebih kurang 2 hingga 5 ml. So mesti wajib 20 juta hingga 100 juta sperm. Ada orang sperm air mani banyak tapi sperm zero, jadi dipanggil azoospermia. Ada benda yang menyebabkan sperm tak boleh dikeluarkan. Yang tu kena check dengan doktor. Sperm banyak sekalipun, tapi kebanyakannya 70% adalah jenis yang tak ada struktur. Sperm kena kepada leher ekor. Tapi kalau dah banyak-banyak tu, banyak yang jenis tak ada ekor, yang patah ke leher, dan pecah kepala awal-awal. Ini yang dipanggil sperm yang mati syahid awal.
Okey, ada spon banyak tapi 2-3 ekor je bergerak. Sebab bila dikeluarkan spon sepatutnya hidup berapa lama? 72 jam. Kita tak profile, bacalah sikit. 72 jam. Ada yang 2-3 minit dah cium awal. Ada yang 2-3 minit dah lemah. Dan 2-3 ekor yang berenang. Yang lain tu jenis malas berenang ikut perangai tuan. Sebab perlu berenang pergi ke mana? Oval. Oval pergi kat mana? Hujung tube fallopian yang dikeluarkan oleh ovari. So dia akan disenyawa dekat situ, baru masuk tube fallopian pergi dekat rahim. Okey, panjang proses dia. Kalaulah isteri tuan jenis yang retroverted uterus, itu masalah pula tu bukan okey ya, tak cacat, tapi rahim bukan terbalik, dia melengkung ke belakang, menyebabkan sperm kena pusing jauh sikit. Dia tak ada shortcut. Sebab itulah kalau yang tak boleh hidup lama tu, dia akan mati awal. Tuan-puan kena tahu, kena periksa. Sebab ada kaedah-kaedah rawatan moden seperti IVF, IUI, kena be prepare. Selepas setahun lambat dapat baby, sama ada gugur banyak kali ataupun tak pernah positif. Okey, tanda-tanda hamil buat buku awal, nurse akan cerita detail lah benda-benda yang berkaitan. So kaedah untuk bersalin ada dua jenis, iaitu salin vagina delivery normal ataupun kaedah cesarean C-section. Kalau dah anak pertama C-section boleh bersalin normal seterusnya. Tapi kalau anak kedua bedah juga, anak ketiga dan keempat wajib dibedahkan. So 4 bedah, boleh anak kelima? Tak boleh. Anak keempat akan dibuat family planning secara kekal, yang dipanggil BTN. Okay, dah lahir dekat hospital, kat klinik, bukan lahir dekat rumah, dah tak ada dah bidan dan kampung. Penyusuan susu ibu, bila dah lahir tak kisahlah bunting pelamin ke kaedah vagina atau kaedah pembedahan menstrual susu breast daripada ibu adalah yang terbaik. Kena eksklusif daripada lahir sampai 6 bulan tanpa campur bahan lain dalam susu tu. Air masak ke ataupun excited anak pertama nak bagi bila tabur tu, jangan lagi. Mesti susu secara eksklusif sehingga 6 bulan. So bila sebut 6 bulan, 3 bulan semasa pantang, directly bagi semasa dekat breast. Tapi kalau dah 3 bulan habis pantang, kena masuk kerja. So kena buat express breast milk dengan cara pump. So bawa lah pump dekat pejabat, pump lah 3-4 jam sekali bergantung pada susu breast. Tapi make sure susu tu dimasukkan, diisi dalam bekas yang sesuai, yang boleh tahan lama. Pejabat kalau ada aircon boleh tahan lama sikit, kalau tak ada aircon 4 jam dia boleh tahan kalau letak dekat meja sendiri, kompartmen ke sebagainya. Sebab itulah biasanya pejabat sekarang ada pantry yang ada peti sejuk, masukkan dalam peti sejuk, tapi susu berkenaan bekas tu make sure tulis nama. Sebab peti sejuk pejabat ramai orang pakai. Kalau silap hari bulan, kawan sepejabat terambil, dia buat teh tarik. Apa yang berlaku, apa kesannya? Ibu susuan, anak susuan, sekiranya baby. Dalam Islam tak pernah ada status kawan susuan. So edakkan dengan penyimpanan yang betul supaya tak jadi masalah. Next adalah imunisasi. Saya dah sentuh berkenaan imunisasi. Ia merupakan bahan yang diberi kat kita, virus atau patogen yang boleh trigger sistem imun untuk protect. Even demam campak sekalipun. Ada kes, kita biasa demam campak seminggu boleh settle, betul? Sebab kita dapat vaksin. Tapi ada kes orang asli 37 orang meninggal sebab ada wabak campak. Rupanya dia tak dapat vaksin. Kerajaan tak bagi ke bukan, Kuala Lumpur merusak. Termasuk yang bagi vaksin dia lama masuk hutan. So sampai dewasa dia tak dapat vaksin, dia ada campak. Satu family, 2-3 family menyebabkan measles berkenaan, virus berkenaan, complication kepada paru-paru, menyebabkan sesak nafas, meninggal. Itu tahun 2019. Apatah lagi kalaulah penyakit polio. Pernah dengar polio? Menyebabkan kaki paralisis. Once dapat polio, you tak boleh dah fokus balik. Dengan prevent dia dapat polio, ambil vaksin, dapat polio, dia elak complication kaki paralisis cakap kekal itu. Okay? So benda tu kena ingat. Walaupun Malaysia dah 30 tahun lebih tak ada polio. Merancang keluarga diharuskan dalam Islam dengan untuk jarak-jarakan anak atas tujuan diharuskan oleh syarak. Menepi perancang suntikan hormon, implan, banyaklah. Semua diberi percuma oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kalau anak pertama nak rancang, buat appointment menerusi MySejahtera. Kalau anak kedua nak rancang,
Anak pertama semasa pergi klinik buat suntikan semua tadi, doktor akan terus tanya nak rancang ataupun tidak. Okay? Biasanya yang baru-baru kahwin ni nak rancang anak pertama tak ready, gaji tak cukup, tak proper lagi, boleh rancang guna kaedah yang dipercaya percuma atau kaedah sebelah jadi dengan buat appointment melalui MySejahtera. Saya skip Cuma kalau ada masalah examiner, coping skill yang pertama adalah bercerita, share dengan orang yang kita percayai. Alright? So saya dah habis. Basically itu adalah isu-isu yang berkaitan dengan kesihatan yang penting untuk keluarga. Kena prepare awal untuk elak kesan semasa berkahwin nanti, untuk jamin kesejahteraan dan keharmonian, elak perceraian berpunca daripada masalah kesihatan, dan supaya tuan-puan dapat laksana tanggungjawab dengan sempurna. Suami dapat bagi tanggungjawab kepada isteri, isteri dapat bagi tanggungjawab kepada suami, dan dua-dua suami dan isteri, ibu dan ayah dapat bagi tanggungjawab kepada anak-anak. Sebab Islam mengkehendaki keluarga ni adalah keluarga yang berkualiti, yang tanpa ada masalah-masalah kesihatan untuk kekuatan iman. Ada soalan yang ditanya? Tak ada soalan? Malas nak tanya? Ataupun bila dah tengah-tengah hari ni oksigen tak ada kat otak. Oksigen pergi ke mana? Oksigen pergi ke mana biasa? Perut. Sebab apa oksigen perlu kat perut? Dia prepare untuk menyedul kalori lah tengah-tengah hari. Nanti kau makan 2 jam lepas kan? Okay, perut penuh lah kan. Okay, alright, kalau tak ada apa-apa, saya tutuplah yang baik itu datang daripada Allah SWT. Yang buruk itu kelemahan dan kekurangan ilmu saya sendiri, saya minta maaf. So saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pengantin baru kepada tuan-puan in advance. Salam wabillahi, saya ucapkan. Terima kasih semua. Kita lihat dulu. Satu jam. Tak. Kita lihat dulu sejam. Rehat dulu. Boleh makan dulu. Boleh makan. Boleh makan dulu. Lepas tu semua satu begitu. Masuk balik semua. Dua suku. Dua suku je. Okay. Dan tangan lelaki dah komplit dah. Sinarai tak kehadiran ada. Dia dekat depan tak sampai depan. Dekat sini. Tak bergerak. Tak apa, nanti saya datang. Boleh tak tersekatkan? Nanti saya datang. One.